Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setelah kita mendengar tentang follicular lymphoma, sampailah masa kita untuk berbincang tentang rawatannya pula. Rawatannya sebenarnya tidak begitu berstruktur seperti yang kita dapat dalam diffuse large B-cell lymphoma, di mana kebanyakan rawatannya adalah berbentuk R-CHOP ataupun sama seperti R-CHOP, ya. Tetapi untuk follicular lymphoma ini, ia bergantung kepada grade dan stage pesakit tersebut. Jadi sukar untuk kita bincangkan sepenuhnya, dan juga apa yang kita perlu tahu ialah kita mahu supaya pesakit kita mendapat remission. Remission senang untuk dicapai dalam follicular lymphoma, tapi apa yang mencabar ialah untuk memastikan yang penyakitnya tidak datang semula, kerana majoritinya walaupun apa yang kita cuba, kemungkinan untuk datang semula itu sangat tinggi. Jadi kita perlu periksa pesakit kita untuk memastikan rawatan kita tidak akan melumpuhkan keadaan fizikal pesakit kita. Jadi lazimnya dengan apa rawatan yang kita cuba pada peringkat awal, ia akan datang semula. Cuma mungkin dengan rawatan yang baik ataupun rawatan yang sesuai, kemungkinannya untuk datang mungkin lebih rendah, dan juga tempohnya untuk datang semula itu mungkin lebih panjang. Jadi dari segi option yang kita ada, sekiranya penyakit itu datang pada peringkat awal dan grade-nya rendah, memang kita boleh tunggu dan lihat. Ada kemungkinan juga lebih kurang dalam 15 hingga 20% pesakit ini penyakitnya tidak berkembang. Dia akan berada di situ sahaja untuk beberapa tahun. Sekiranya dia sudah mula menular, mungkin masa itu kita sudah boleh berbincang tentang rawatan dengan pesakit tersebut. Sekiranya penyakit itu tertumpu di kawasan tertentu sahaja, contohnya seperti hanya berada di tengkuk, salah satu option yang kita ada ialah menggunakan radioterapi pada bahagian itu saja. Sebagai contoh, ada pesakit saya yang hanya datang kerana kelenjar di bahagian kelengkangnya. Jadi kita hanya buat radioterapi di situ untuk memastikannya dia hilang, dan kita akan pantau menggunakan PET scan dan ujian darah untuk beberapa tahun kemudian. Dan kadang-kadang kalau pesakit itu bernasib baik, dia akan remission selama lebih 5 hingga 10 tahun. Jadi dia datang semula, baru kita bincang untuk rawatan seterusnya. Dan rawatan-rawatan lain yang kita boleh beri ialah dari bentuk immunoterapi, rituximab, sama seperti dalam diffuse large B-cell lymphoma, tetapi ia hanya rituximab saja, tidak menggunakan kemoterapi dan kombinasi lain. Selalunya diberi selama 4 kali tiap-tiap seminggu, ya. Dan sekiranya pesakit itu sudah lebih merebak dan stage-nya semakin tinggi, kita mungkin perlu bincang tentang kemoterapi dengan pesakit tersebut. Jadi pilihannya agak luas, ya. Jadi apa yang kita perlu tahu ialah sekiranya stage pertama kita buat rawatan itu dan penyakitnya merebak atau relapse berlaku, kita masa itu tidak ada pilihan lain dan terpaksa menggunakan kemoterapi, selalunya dengan menggunakan kombinasi bersama rituximab. Sekiranya kita pada peringkat awal dapat mengesan yang hanya pesakit itu pada satu stage sahaja, kita mungkin dapat memberikan rituximab sahaja kepada pesakit tersebut. Selalunya kita bagi secara IV seminggu sekali, yang seperti saya cakap tadi, selama 4 kali. Jadi selepas sebulan, kalau kita dapat kawal penyakit itu dengan baik, kita hanya perlu tunggu dan rehat saja selepas itu. Dan sekiranya pesakit itu bernasib baik, ia mungkin remission untuk agak lama. Tapi dalam pengalaman saya, rituximab monoterapi ini selalunya tidak cukup. Kita perlu berikan juga sama ada radioterapi ataupun menggunakan kemoterapi bersama dengan rituximab itu. Tetapi kemoterapi itu tidak semestinya yang begitu agresif, mungkin dari segi ubat sahaja. Dan sekiranya kita ingin membuat kombinasinya dengan radioterapi, kita dapat juga menggunakan rituximab semasa radioterapi itu diberi. Ya, selalunya kombinasi ini agak sesuai pada pesakit-pesakit yang stage-nya agak awal, ya.
Jadi setakat ini ada beberapa pesakit saya yang hanya memerlukan kombinasi ini saja tanpa memerlukan kemoterapi, dan mereka selalunya rasa lagi gembira dengan option tersebut, ya, berbandingkan dengan kemoterapi, maaf. Jadi sekiranya penyakit itu sudah makin menular ataupun sudah berlaku relapse, maka kita tidak ada pilihan, ya. Kita perlukan kombinasi kemoterapi dan imunoterapi ataupun rituximab. Ada beberapa jenis ubat kombinasi yang kita boleh buat. Imunoterapinya mungkin juga bukan rituximab saja. Kita boleh menggunakan ubat lain seperti Gazyva. Agak sama dengan rituximab, cuma dari segi molekulnya agak berbeza sedikit dan ada kesan yang lebih positif sekiranya digunakan dengan kombinasi kemoterapi yang secara oral. Selalunya bagi saya, rawatan yang selalu saya beri pada pesakit saya pada peringkat awal ialah kombinasi rituximab dan bendamustine. Kenapa saya gunakan bendamustine? Kerana dari segi side effectnya tidak seteruk kombinasi rituximab dengan kemoterapi lain. Sebagai alternatif, kita juga boleh menggunakan rituximab dengan CHOP, ataupun kalau kita tidak guna kita tidak guna doxorubicin, kita boleh beri rituximab bersama cyclophosphamide, vincristine dan prednisolone sahaja. Antara kombinasi lain yang kita boleh pakai ialah fludarabin, cyclophosphamide dan juga rituximab. Tetapi pada pengalaman saya, FCR ni agak toksik, ya, kadang-kadang lebih toksik daripada CHOP. Jadi sekiranya pesakit itu dapat melalui kemoterapi dan kesannya bagus, pesakit dapat melalui remission, kadang-kadang saya memberi peluang pada mereka untuk melalui rituximab maintenance, di mana saya akan beri rituximab setiap 3 bulan selama 2 tahun. Memang ada data-data tertentu yang menunjukkan bahawa dengan penggunaan rituximab maintenance ini, ia dapat memastikan relapse-nya datang lebih lambat, dan ada juga beberapa rujukan yang mengatakan yang dari segi hayat pesakit tersebut ia akan bertambah kalau kita bandingkan dengan menggunakan kemoterapi saja. Jadi selalunya saya akan berikan pesakit saya yang mempunyai follicular lymphoma yang stage-nya lebih daripada stage 2, 3 dan 4 selalunya, kombinasi rituximab bendamustine dan disusuli pula dengan rituximab maintenance setiap 3 bulan selama 2 tahun. Tapi pakar lain mungkin menggunakan kombinasi yang lain, ya, tidak salah, ya. Jadi seterusnya, sekiranya pesakit itu datang pada peringkat yang agak agresif ataupun grade-nya sudah tinggi, ya, saya akan berikan cadangan untuk kita lakukan pembinaan susun tulang pada pesakit ini. Setakat ini saya sudah ada lebih daripada 5 pesakit yang mempunyai follicular lymphoma yang saya sarankan pada awal lagi, setelah selesai kemoterapi kita patut terus kepada autologous transplant. Dan setakat ini dari segi responnya amat bagus. Tapi tidak semua pesakit perlu melalui pembinaan susun tulang ini untuk pesakit follicular lymphoma. Jadi kemoterapi yang saya masukkan bendamustine ini, dia adalah dalam bentuk suntikan dan dia diberi selama 2 hari dengan kombinasi rituximab. Pada pengalaman saya, dari segi side effectnya dia kurang daripada CHOP, tetapi ada beberapa pesakit saya yang mengalami masalah alahan kulit, dan setelah beberapa dos bendamustine, saya terpaksa nasihatkan mereka untuk menukar kepada CHOP. Jadi caranya diberi ialah 2 suntikan setiap cycle. Setiap cycle itu selama 4 minggu. Jadi keseluruhannya rawatannya adalah selama 6 bulan, kombinasi R bersama dengan bendamustine. Jadi sekiranya anda memerlukan maklumat seterusnya, sila berbincang dengan doktor anda, dan sila lawati saya di Facebook dan email saya sekiranya ada apa-apa pertanyaan, ya. Sekian, terima kasih.